Terus like dan subscribe. Hai, bertemu lagi dengan Abang di perlaju.com.my dan juga arena permotoran. So, hari ni Abang nak bincang sedikit satu topik yang agak menarik juga, yang orang tak nampak, yang orang nampak best je, tetapi orang tak nampak side yang kurang best, iaitu beli kereta baru. Dan of course, beli kereta baru adalah satu berita yang sangat baik, especially mereka yang dah ada aim, dah ada impian masing-masing. Nak beli kereta ni, nak beli kereta tu, nak beli barang ni, nak beli barang tu kan. So, jadi sebelum beli kereta tu orang nampak best kan. Orang tengok, dari segi best orang tengok kan. Ui, masyuk lah kau beli FD. Oh, best lah awet mesti ramai punya, bawa Type R sebagainya. Kan, bawa Honda dan sebagainya kan. Bukan sekat Honda, Toyota. Macam abang sendiri abang bawa Proton Saga turbo, relax je kan. Awet, bukan awet, bini pun dah kahwin Jadi, dekat sini abang nak huraikan beberapa perkara ataupun 7 perkara yang patut anda mempertimbangkan sebelum membeli kereta baru. Bukan abang suruh korang jangan beli kereta, tetapi ini adalah antara pertimbangan yang korang kena pertimbangkan. Ukur baju di badan sendiri, kalau itu okey, so teruskan benda tu. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab abang bagi tahu pada korang semua, beli kereta bukanlah satu perkara yang indah, biasa orang katakan. Ini adalah fakta yang paling penting sekali. So, berdasarkan statistik daripada Jabatan Insolvensi Malaysia dikatakan, dia menunjukkan antara faktor utama yang menyebabkan bankruptcy adalah mereka yang membuat pinjaman kereta. Maksudnya sini adalah beli kereta tapi end up tak mampu bayar, kena tarik, so tak mampu bayar dan sebagainya, so lalas menjadi bankrupt dan sebagainya lah. I declare bankruptcy! Tambahan, sekarang ni nak beli kereta sangat mudah, babe. Sekarang ni kau dah boleh buat study online, kau boleh buat survey online. Selepas tu just text je. Dah text kepada salesman, ada nombor. So lepas tu salesman pun reply, "Okey bang, boleh bang, saya tolong uruskan." Dan ini adalah antara faktor yang memudahkan beli kereta kan. So that's why orang boleh beli kereta. So jadi, antara yang tak best pula, yang tak best lah, of course, yang pertama of course, kena sediakan wang pendahuluan. Tapi kalau kau ada wang pendahuluan, okey lah, tak masalah. Macam abang katakan, ukur baju di badan sendiri. Sebab kebanyakan yang urus transaksi ataupun kebanyakan sekarang ni nak beli kereta, kena down payment 10%. Contoh kau beli kereta harga RM120,000, 10% kau kena bayar RM12,000. So itu kau dah kena keluarkan dulu. So lepas tu, antara consider yang lain adalah dari segi ansuran kereta. So ini yang kau kena considerkan juga. Secara logiknya, semakin tinggi down payment, semakin rendah ansuran kereta. Semakin pendek bayaran pinjaman adalah semakin rendah kadar faedah dia. So itu antara kau yang kena considerkan. So yang kedua adalah pembiayaan macam abang dah sentuh tadi. So sekarang ni low interest kita tengok pada kereta Kalau macam Myvi mungkin dalam 3.0. Tengok kepada background pinjaman kau juga. So ada yang 2.8, 2.9 dan sebagainya. So sebaiknya kalau boleh pilih pinjaman yang paling pendek lah. Kalau mampu pilih pinjaman pendek. So untuk pastikan kita bayar kadar faedah kita adalah lebih rendah. Seterusnya, yang ini pun orang tak nampak. Pakai best, bulan-bulan bayar macam biasa. End out, setahun kemudian, kena buat apa? Renew insurans, renew Rotek. Bayangkan, insurans, Rotek okey lagi lah. Boleh katakan mampu milik lah, tak mahal Tetapi yang mahal adalah insurans lah. Insurans ini yang orang paling sakit lah kan. Dah guna setahun, dah setahun aku pakai. Berapa insurans? Kalau pula NCD tak ada. Kalau kereta tu kereta kau baru, kau tak ada transfer NCD, kau kena bayar 100% lah. Tapi kalau kau ada NCD, transfer NCD 55%, at least kau ada diskaun 55%. So sebagai contoh, harga RM120,000. Insurans busuk-busuk dalam RM2,000 lebih. RM2,000 lebih ke RM3,000, depend kepada apa yang kau ambil sebagainya. Dari segi Rotek ikut pada cc. Kalau 1.3 liter lebih kurang RM70, 1.5 RM90. Semakin tinggi cc semakin mahal. So ini orang yang tak tengok. So dia bayar bulan-bulan, tapi end up hujung-hujung insurans Rotek kena bayar juga. Itu yang anda perlu consider juga. Seterusnya, apabila dah best pakai, of course yang kau kena ambil kira, kena pertimbangkan adalah dari segi petrol dan juga benda-benda lain, contohnya tol dan sebagainya. So kos petrol kau kena ambil kira lah apabila kalau dah pakai kereta kena isi minyak, betul tak? So kalau sekarang harga minyak murah, okey lah kan. Tapi apabila abang boleh berani jamin lah, kalau this is your first car,
you buy the new car, so aku berani confirm lah katakan kau akan bawa kereta tu sejauh yang kau boleh. Kau akan ada macam-macam planning. Minggu ni kau pergi Penang, minggu depan kau pergi Kelantan, minggu satu lagi kau pergi Johor, minggu satu lagi kau pergi ke Siam, silap-silap. So aku boleh jamin apabila kau beli kereta baru, excited kau beli kereta baru, kau akan pergi jauh-jauh. Tapi yang kau perlu kira adalah dia punya minyak tol, berapa banyak kau belanja, minyak dan tol berapa belanja. Dan seterusnya related dengan minyak tol, maintenance. Itu antara orang yang mungkin tak peduli, tak ambil pertimbangan. So maintenance, semakin jauh kau jalan, semakin cepat kadar interval servis tiba. Contohnya kau pergi Penang, kau pergi Kelantan, aku rasa dalam tempoh sebulan ke 2 bulan kau dah kena servis. Ataupun first 1,000, lepas tu 5,000, lepas tu 10,000. So kau kena fikir, servis interval 10,000 berapa pula harga dia. Ini yang kau kena considerkan. So that's why lah, sebelum beli kereta baru kau kena study dulu agak-agak maintenance. Berapa dia punya major service, tu tak kira major service. Minor service biasa mungkin 200, 300, depend pada model kereta. Major service silap-silap boleh pergi sampai 1,000, 2,000, 3,000 sebaliknya. Tak kira lagi dengan benda-benda lain. Benda-benda lain tayar, brake pad, apa lagi, benda-benda wear and tear yang kau kena tukar. Ini yang orang tak nampak. Orang nampak best keluar kereta baru, tapi ini juga yang kau kena pertimbangkan sebelum beli kereta baru. Seterusnya adalah kos-kos yang lain. Antaranya macam abang kata tadi, dah petrol, dah tol dan sebagainya. Ini kos parking pula. Of course, kalau kau dah ada kereta, kau kena parking. Kau faham lah kalau parking dekat KL, dia punya harga punya lahanat punya harga kan. Kau kena parking sejam RM5, RM6. Lepas tu ada sekali masuk RM10, sekali masuk RM12. Lepas tu kalau kau bawa kereta pergi kerja, season parking RM200, RM250. So ini antara yang kau kena considerkan. Macam contoh abang compile semua. Contoh ansuran kereta kau RM500. Contoh ansuran kereta RM500. Lepas tu parking RM200.5 contohnya. Lepas tu tol RM100 cukup lah. Kita ambil biasa Lepas tu minyak lebih kurang dalam RM200 lah. So total ni sebulan kalau kau kena bayar, kau kena ada duit adalah sekitar RM1,050. Tak termasuk dengan kos maintenance lagi. Kalau kos maintenance berapa pula? Dengan wear and tear, dengan tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba tayar bocor, brake rosak ke jam ke whatever, benda yang mustahil berlaku lah, tapi antara contoh yang abang bagilah. So itu yang anda tak nampak. So kira macam tadi pun dah RM1,050. Kau bayangkan benda-benda lain yang kita tak ambil kira lagi. Dan yang terakhir adalah susut nilai. Ini adalah perkara yang penting juga kita perlu ambil kira sebelum kita beli kereta baru. Of course, macam abang katakan, beli kereta bukan macam beli sayur, bukan macam beli baju. Kalau kau tak suka, kau boleh tukar. Kalau kau rasa bosan, kau boleh letak tepi, kau tak nak. Tapi kereta tak. Kereta once kau keluar daripada showroom ni, of course susut nilai dah 10%. Kau keluar ni, kau baru keluar sekejap 5 minit, lepas tu kau kata, bang saya nak jual lah, kereta ni tak best. So silap-silap, dia punya susut nilai dah 10%. So susut nilai kereta ni, dia boleh katakan setiap tahun susut nilai adalah sekitar 10 ke 15%. So kau bayangkan, setiap tahun, makin tahun harga kereta semakin susut nilai semakin rendah. Itu pun bergantung kepada jenama. Tapi kalau kau beli jenama yang agak menakutkan dari segi mungkin dari segi dia punya resale value tak tinggi, so makin banyak yang anda rugi. Jadi faktor-faktor ini yang anda perlu considerkan. Tapi abang boleh selitkan satu tip kepada anda. Sebelum anda nak beli kereta baru, satu tip bagi abang Bagi ini adalah personally abang, pandangan peribadi abang, anda boleh setuju, anda boleh tidak setuju. Contohnya, abang nak beli kereta Myvi, contoh Myvi. So abang tak nak ambil keputusan dulu, pergi beli dan sebagainya kan. So abang akan ataupun abang tak tahu kereta tu best tak best. So abang bertindakan adalah first, abang akan survey dekat grup. Biasanya abang akan masuk dalam grup-grup owner. So dalam grup-grup owner tu kita akan tengok apakah masalah yang ada ataupun apakah bagus kereta tu dan sebagainya. So macam brand lain juga sama juga. Setiap satu yang abang nak highlightkan, tak ada satu jenama kereta yang tak ada masalah. Semahal-mahal mana
tetap akan ada problem. So kau boleh masuk kepada mana-mana grup Facebook ke apa ke, kau boleh join dengan grup diorang, kau boleh tengok apakah common problem ataupun macam mana nak solve. Dari segi sini pun boleh bantu, antara each other community boleh bantu sebagainya. Yang kedua, kalau kau dah decide nak beli kereta tu, biasanya abang akan sewa. Abang akan cari kereta sewa, abang akan sewa kereta tu sebulan ataupun 2 bulan. So abang akan bawa, ataupun kalau tak nak sewa sebulan, sewa seminggu. Kita akan bawa kereta ni best tak best. Biasanya orang kata kereta ni best kan. So kita bawa sendiri. Adakah kereta ini sesuai untuk kita atau tidak? So abang akan bawa. Kalau best juga, okay, kalau dah best, yes, ini adalah kereta yang aku nak cari. So aku akan beli kereta ni. So pada masa sama kita akan survey lah dengan kawan-kawan yang lain yang pakai kereta ni. Weh, maintenance kau macam mana? Weh, kau pakai apa? Insurans kau pakai apa? Bagus ke apa? Sebagainya kan. So itu adalah antara kereta pertama lah. Kalau korang, especially this is your first car, kan, kereta pertama korang yang korang sayang tu, so korang kena tahu benda-benda ni. Dan yang paling penting bagi abang adalah jangan membazir duit daripada nak modify kereta, nak tukar kau punya tayar kangkang lah, nak tukar exhaust botol besar macam kelapa lah sebagainya. Tak payah, bagi abang standard itu indah. Pandangan peribadi abang, kau boleh tak sokong, kau boleh nak sokong, itu terpulang kepada abang, kepada anda. Jadi itu saja pandangan abang, antara pertimbangan untuk anda yang ingin membeli kereta baru. Ini antara yang anda perlu pertimbangkan sebelum anda membuat keputusan membeli kereta baru. Seperti biasa, jika ada sebarang cadangan atau pandangan, boleh letakkan dongan komen di bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe page kami di Panuju.com.my dan juga Arena Pemotoran. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Terus like dan subscribe